5 siri Ultraman yang terawal. Ultraman ialah siri televisyen fiksyen sains Jepun yang dicipta oleh Eiji Tsuburaya. Ia adalah susulan kepada Ultra Q. Tidak keterlaluan untuk kita katakan bahawa Ultraman merupakan antara adiwira terhebat dan popular dalam sejarah Jepun. Walaupun Ultraman ialah siri pertama yang menampilkan watak Ultraman, ia merupakan siri kedua dalam siri Ultra. Selepas Ultra Q, mari kita lihat 5 siri Ultraman terawal yang pernah ditayangkan sejak tahun 1966. Nombor 5, Ultraman S 1972. Ultraman S ditayangkan pada tahun 1972 dan merangkumi 52 episod. Dalam siri ini, bumi diserang oleh tentera asing yang jahat diketuai oleh Yapol, iaitu seorang penjahat dan komander yang mahir. Datang untuk membantu penduduk bumi tidak lain dan tidak bukan adalah Ultraman Ace. Salah satu daripada beberapa Ultra dari planet M78 seperti Ultra yang lain. Ultraman Ace memberi akses kepada beberapa individu terpilih untuk menjadi penyelamat bumi dengan memberi mereka kuasa luar biasa di miliknya. Rancangan ini memfokuskan kepada Seiji Hokuto dan Yuko Minami yang menggunakan cincin Ultra untuk menjadi Ultra dan mengalahkan kejahatan. Nombor 4, Return of Ultraman 1971. Eiji Tsuburaya pada asalnya berhasrat untuk menamatkan watak Ultra berakhir dengan siri 1967 dalam Ultra 7. Tetapi watak Ultra terbukti menjadi watak yang terlalu popular untuk diketepikan. Anaknya meneruskan legasi yang dibina bapanya dengan mencadangkan siri baharu yang akan mengembalikan kehebatan Ultra. Maka lahirlah Return of Ultraman, sebuah rancangan yang membezakan dirinya daripada Ultra 7 dengan menambahkan elemen berlawan. Kisah dalam Return of Ultraman masih dikaitkan dengan watak Ultra terdahulu dengan apabila watak Ultraman dan Ultra 7 turut membuat penampilan untuk membantu apabila khidmat kedua-dua watak Ultra ini diperlukan. Nombor 3, Ultra 7 1967 hingga 1968. Siri ini berlaku pada masa hadapan dan mengikuti sekumpulan pahlawan elit yang dipanggil Ultra Guard ketika mereka melindungi bumi daripada ancaman luar angkasa. Salah seorang daripada mereka bagaimanapun menyembunyikan satu rahsia. Dia adalah makhluk asing dari planet M78 yang dikenali sebagai Ultra 7. Sama seperti Ultraman pertama, Ultra ini menggunakan kuasanya untuk mempertahankan manusia daripada raksasa di seluruh galaksi. Untuk menyembunyikan identitinya, Ultra 7 menyamar sebagai manusia bernama Dan Moroboshi. Siri Ultra 7 ini ditayang pada tahun 1971 dan mempunyai sebanyak 49 episod keseluruhannya. Nombor 2, Ultraman 1966 hingga 1967. Siri Ultraman kedua ini adalah susulan kepada siri Ultraman yang asal, sekaligus memulakan watak adiwira Jepun yang paling ikonik. Tayangan perdananya seminggu selepas Ultra Q berakhir. Siri Ultraman ini memaparkan berlangsung 30 tahun akan datang apabila seorang juruterbang telah ditembak jatuh oleh makhluk antara galaksi. Makhluk itu merupakan sejenis makhluk asing. Ultraman telah bergabung dengan juruterbang untuk menyelamatkan nyawanya. Setiap kali berada dalam keadaan bahaya, juruterbang akan berubah menjadi Ultraman untuk melawan raksasa jahat itu. Nombor 1, Ultra Q 1966. Walaupun ia adalah siri pertama dan tertua dalam alam sinematik Ultraman, Ultra Q tidak menampilkan sebarang watak Ultra. Sebaliknya, 3 watak utama pada dasarnya adalah detektif yang menyiasat raksasa yang berbeza setiap minggu. Studio produksi Toho yang menjalankan siri itu juga menawarkan penciptanya akses kepada raksasa dan prop. Peminat filem raksasa Jepun mungkin melihat beberapa wajah yang dikenali dalam siri ini. Q dalam tajuk siri ini bermaksud question. Dihasilkan dalam warna hitam dan putih oleh Tsuburaya Productions. Ianya telah disiarkan dari 2 Januari hingga 3 Julai 1966 dengan jumlah 28 episod. 8 barangan eBay paling mahal dijual.
Sejak eBay diciptakan sekitar lebih 20 tahun yang lalu iaitu pada tahun 1995 telah terlalu banyak barang yang dijual dan dilelong melalui laman itu. Terdapat juga barangan pelik, barangan yang tak masuk akal sehinggalah kepada benda bernyawa. Berikut merupakan 8 barangan eBay yang pernah terjual. Nombor 8, Ferrari Enzo. Hanya ada 399 buah Ferrari Enzo yang dihasilkan dalam dunia. Apabila kereta sport yang mewah dan unik itu dimuat naik untuk lelongan pada tahun 2004, salah seorang pembina daripada Switzerland telah berjaya membelinya pada harga 540,000 Swiss franc iaitu bernilai 2.2 juta sehingga memecahkan rekod jualan paling tinggi di laman eBay seluruh Eropah. Enzo Ferrari ialah kereta sport enjin pertengahan yang dikeluarkan oleh pengeluar kereta Itali Ferrari dan dinamakan sempena pengasas syarikat itu Enzo Ferrari. Ia dibangunkan pada tahun 2002 menggunakan teknologi Formula 1 seperti badan gentian karbon dan transmisi manual anjakan automatik gaya F1. Nombor 7, Jet Gulfstream 2. Ketika ramai orang masih ragu-ragu untuk menggunakan eBay, sebuah syarikat sewaan kapal terbang yang berpangkalan di Texas telah melelongkan sebuah Jet Gulfstream 2 pada tahun 2001 kepada sebuah syarikat dari Afrika. Gulfstream 2 ialah pengangkutan korporat yang dikuasakan oleh dua enjin turbofan Rolls-Royce dan direka bentuk untuk menyediakan kelajuan tinggi dan keupayaan jarak jauh. Reka bentuknya adalah memudahkannya untuk memecut laju. Ketika itu, eBay baru saja memperkenalkan kategori penerbangan di laman itu. Jet mewah yang boleh memuatkan 12 penumpang itu telah terjual pada harga 19 juta ringgit Malaysia kepada syarikat tersebut. Nombor 6, Makan Tengah Hari bersama Warren Buffett. Warren Buffett merupakan salah seorang manusia terkaya di dunia. Jadi, setiap saat bersama Warren Buffett adalah sangat berharga. Setiap sen yang diperolehi telah disalurkan kepada Yayasan Glide iaitu sebuah badan kebajikan yang terletak di San Francisco. Pembina yang memenangi lelongan itu dibenarkan membawa bersama 7 orang rakan. Pada tahun 2010, seorang pembina yang tidak mahu dikenali telah berjaya menang lelongan itu pada harga 10 juta ringgit Malaysia. Namun, bidaan paling mahal adalah pada tahun 2012 dengan jumlah yang unik iaitu 13.3 juta ringgit Malaysia. Nombor 5, Action Comic. Kemunculan pertama watak Superman dalam komik hanyalah bernilai 10 sen pada tahun 1938. Namun, pada tahun 2014, komik berusia 76 tahun itu telah berjaya dijual kepada Metropolis Comic Collections pada harga 12.3 juta ringgit Malaysia. Edisi pertama mempunyai cetakan sebanyak 200,000 salinan yang segera habis dijual. Mereka mencetak lagi dengan jumlah 1 juta untuk memenuhi permintaan pelanggan. Pemilik asalnya, Darren Adams telah menyimpan komik tersebut dalam keadaan yang sangat sempurna dan merupakan satu daripada 50 keluaran asal yang masih belum dipulihkan. Nombor 4, Praterisha, Itali. Semasa dilelongkan pada tahun 2012, perkampungan Tuscan kecil yang terletak di timur Florence ini telah lama ditinggalkan selama hampir 50 tahun. 25 buah bangunan dan 20 ekar tanah yang berada di situ dibangunkan atas lokasi yang berada pada ketinggian 731 meter. Walaupun Praterisha bukan satu-satunya pekan atau bandar yang dijual di eBay, ia merupakan yang paling mahal iaitu pada harga 12 juta ringgit Malaysia. Nombor 3, Surat Albert Einstein. Ketika Albert Einstein mula menghasilkan formulanya, teori kerelatifannya itu merupakan sesuatu yang tidak diduga dalam bidang sains. Satu surat catatan tangan oleh Einstein yang menulis tentang pandangannya mengenai agama dan konsep ketuhanan telah dilelongkan di eBay dan berjaya mencatat harga bidaan sehingga 11.6 juta ringgit Malaysia. Surat yang bertarikh 3 Januari 1954 itu didatangkan bersama sampul surat yang asal beserta setem dan cop pengepusan dari rumah Einstein di New Jersey. Nombor 2, Rumah Pelancaran Peluru Berpandu. Selepas berakhirnya Perang Dingin di Amerika, lebihan tapak pelancar peluru berpandu jarak jauh Atlas F yang sudah tidak digunakan lagi. Salah satunya terletak di Gunung Adirondack, New York yang telah ditukarkan menjadi sebuah rumah mewah oleh pemaju Gregory Gibbons dan Bruce Francisco.
Mereka telah menjual rumah unik yang mempunyai dua bahagian paras iaitu di permukaan dan juga bawah tanah kepada satu pasangan yang tidak ingin dikenali pada harga RM8.1 juta Malaysia. Nombor 1, kad baseball Honus warna T206. Pada tahun 2000, salah satu kad baseball paling terkenal telah dijual di eBay pada harga RM4.9 juta Malaysia termasuk 15% kepada penjual. Kad yang dikeluarkan pada tahun 1909 itu mula popular satu dekad sebelum dilelongkan kerana disertakan bersama pek asal rokok American Tobacco Company dan keengganan Honus Warner menggunakan imejnya untuk mempromosikan tabiat merokok. Selain itu, hanya ada 57 kad Honus Warner yang wujud dalam dunia.